Halo, selamat pagi, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Isu hangat pagi ini kita ingin berbicara tentang kenali bangsa Rohingya. Ikuti selepas ini. Oke, para penonton sekalian, ada satu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta. Kita akan mengenali siapakah bangsa Rohingya yang sekarang ini sedang hangat diperkatakan di media sosial maupun dalam media-media kerajaan. Bangsa Rohingya sebenarnya berasal daripada sebuah negara kecil. So, hari ini kita akan lihat, adakah benar perkataan tak kenal maka tak cinta, sudah kenal tergila-gila. Adakah selepas mengenali mereka, kita akan tergila-gila dengan bangsa ini? Jom telusurinya. Tapi sebelum itu, rekan-rekan penonton sekalian, kita akan mengenali mereka ini bukan daripada buku, bukan juga daripada kajian-kajian ilmiah. Karena saya setuju dengan satu prinsip yang mengatakan, jika ingin mengenali seseorang itu, tinggal bersama dengan dia. Jika ingin mengenali bangsa itu, tinggal dengan bangsa itu. Dan ada juga satu pepatah yang saya suka, yang selalu dikatakan oleh rekan-rekan saya, walaupun dengan satu gurauan, tetapi itu boleh diterima akal, yaitu, nak kenal beruk, lihat pada perbuatannya. Nak kenal singa, tinggal dengan singa. Nah, jangan pula dengan singa sebenar, nanti kau diterkam, habis dimakan nanti. Mau kenal kucing, belalah kucing. Dan mau kenal apa itu binatang harimau? Jangan baca buku, tapi pelihara atau tinggal bersama dengan harimau, maka kamu akan mengenal siapa orang itu. So, untuk melihat siapakah bangsa Rohingya ini, kita akan lihat satu tweet daripada seorang rekan di dalam Twitter yang telah saya jumpai semalam dan telah berjaya mendapat perhatian yang sangat luas di dalam tweet tersebut. Dan telah di-retweet beberapa ribu kali dan telah mendapat perhatian yang sangat hangat. So, yang memberikan komen-komen di situ adalah mereka yang tinggal bersama dengan orang-orang Rohingya. So, kita akan lihat apakah pendapat mereka untuk mengenali Rohingya. Kita lihat apa yang mereka kata. Jom tengok. Tweet tersebut bertajuk "Selamat Jalan Rohingya". Dulu ada seorang tua pernah beritahu saya ada 3 bangsa dalam dunia ini yang takkan ada negara sampai bila-bila. 1. Bani Israel, 2. Gypsy, 3. Rohingya. Menurut beliau lagi, Rohingya ini bangsa tak ada maruah, tak ada harga diri. Apa yang jadi pada diri mereka sekarang adalah balasan kerana lari dari perang. Mereka pernah lari tinggalkan raja dan ulama mereka di Bangladesh mencari kesenangan hidup di Burma. Tergamak buat macam tu, lepas tu Burma bagi senjata suruh lawan musuh. Mereka jual senjata. Mereka pernah jadi tali barut British lawan Burma, sebab tu orang Myanmar berdendam. Kita orang Melayu mana pernah buat kerja macam tu kat raja kita. Apa yang kita nikmati hari ini mungkin balasan baik dari Allah atas pengorbanan tok nenek kita yang tak pernah lari dari perang walaupun asyik kalah. Bermula dari serangan Chola, Siam, Burma, Portugis, Belanda, Inggris, Jepun, Komunis, militan Zulu, terbaru virus COVID-19, kita tak pernah lari. Kita lawan walaupun ada polis dan askar kita korban. Tak macam Rohingya, sikit-sikit lari, sikit-sikit lari. Bayangkanlah di Langkawi Nun, orang kita bagi rumah atas bukit ke Rohingya, dibakarnya rumah tu, tak ada standard katanya. Dia orang di mana nak duduk rumah taman ada ekon. Mujur jauh. Kalau depan muka saya, memang saya terajang tang. Muka tak kira jantan betina tua muda. Para penonton sekalian, itulah permulaan kepada tweet yang telah mendapat perhatian sangat meluas di Malaysia ketika ini. So, untuk mengenali bangsa Rohingya, jom kita lihat apakah perkongsian, apakah pengalaman orang-orang di sekitar bangsa Rohingya ini terhadap bangsa Rohingya. Jom kita lihat. Pertama, cukup-cukuplah acak orang Aceh, Bangla sapu rata rumah sewa, kedai-kedai runcit. Malaysia perlu lebih tegas terhadap semua pendatang.
Aku bukan tak nak berkongsi, suatu hari nanti mereka pasti akan minta hak sama rata macam apa yang terjadi sekarang ini, kata Meki. Ini adalah perkongsian daripada Eka berkaitan bangsa ini. Aku ingat lagi pada masa tu kat Masjid India, makcik aku pesan kalau budak Rohingya bagi Yasin, jangan ambik. Tengah-tengah jalan ada seorang budak Rohingya hulur Yasin kat aku. Aku cakap baik-baik tak nak, siap senyum lagi. Tiba-tiba dia angkat tangan nak pukul aku. Aku terkejut gila, sial, hahaha. Ini pula pendapat yang lain, pengalaman yang lain. Yap, betul. Pernah jalan dengan makcik kat area Sogo. Lepas tu muncullah budak Rohingya ni hulur Yasin. Tapi makcik saya tak ambil pun sebab las juga bagi duit. Makcik saya keluarkan duit semua dalam poket. Lepas tu makcik saya bagi RM5. Tapi diorang tak nak, diorang nak RM10 juga. Celaka betul. Aku tak adalah teruk sangat kena dengan puak diorang ni. Dia punya kurang ajar. Aku dengan customer lain tengah beratur nak bayar kad 99 Speedmart. Tiba-tiba dia boleh pula ambil barang terus potong queue. Ngam-ngam pula turn aku. Aku pun apalagi bagihin mata je. Sound sikit je. Tak nampak orang tengah beratur ke? Lain pula kata yang ini. Jeb mengatakan yang belum kenal bangsa Rohingya je yang rasa kesian. Dah tahu perangai, rasa nak pijak-pijak. Eternity with EXO mengongsikan, tadi ada terbaca government Bangladesh ada sediakan pulau untuk diorang tinggal. Siap ada kemudahan lagi. Tapi diorang tolak sebab alasan tempat tu selalu banjir bila-bila musim monsun. Pas tu malas nak cucuk tanam untuk makan sendiri. Is it legit? Pernah sekali ada budak-budak Rohingya ni minta sedekah dekat bank. Orang bagi RM1 kot kat dia. Lepas tu dia marah nak minta RM5 pula. Lepas dari tu macam uis boleh tahan juga depan ni marah orang bagi sikit sedekah. Hahaha, kata Nisha. Atira pula berkongsi, aku pernah bercuti kat Langkawi, stay at homestay. Pas tu sebelah homestay tu owner nak bina lagi satu rumah. Tanyalah bila siap ni pakcik. Dia kata siap apa? Orangnya dah lari dengan duit. Kita nak tolong dia, orang Rohingya, sebab dia susah, dia pula buat kita macam ni, katanya. Ke sambut Ramadan pula mengongsikan, waktu ini kalau nak tengok perangai bangsa asing ni, korang tunggu waktu hari raya korban. Waktu bila dapat daging, korang tengok diorang berebut beratur sampai panggil kerabat, cucu, cicit, kawan semua. Pas tu dah dapat, boleh pula cakap tak dapat lagi. Nasib baik orang Melayu. Sabar. Elin Yusnina pula mengongsikan, pernah belanja Rohingya makan, siap demand nasi tambah ayam lebih. Kedua, pernah sedekah RM2 kat anak Rohingya, tapi tak nak ambil. Dia kata minimum nak bagi RM5. Betul, I experience it myself. Alamak. Anissa berkongsi, teringat pula masa naik bas dulu. Abang driver suruh duduk, Rohingya turun sebab kad tak ada duit. Lepas tu tolong touch untuk dia sebab kesian. Las-las nampak dia masuk rumah kondo. Waduh, rugi Anissa. Pernah anak-anak Rohingya ni jual krepek dekat luar bank. Aku lepas withdraw duit, diorang tahan suruh beli. Bila tak nak, diorang marah-marah dalam bahasa dia sambil tepuk dahi. Aku angkat tangan cakap lempang nak, bertarabur pergi 3 ketul tu. Sama cerita kau ni. Aku time tu dekat depan air pancut Pavi tu. Aku cakaplah sorry tak ada duit sebab memang tak ada duit time tu. Tapi dia paksa juga ambil. Jenuh aku hulur balik Yasin tu, tapi dia tak nak. Lalas aku terpaksa campak Yasin dekat dia. Lawak sungguh, kata Sakzum. Ini satu perkongsian yang mengerikan. Darling telah mengongsikan, I ada pengalaman dengan orang Rohingya. Takut. Sebab masa tu, I kat dekat basement. I tengah jalan nak masuk kereta. Suddenly, budak tu menuju kat I. Cepat-cepat masuk kereta sebab masa tu kat basement kan bahaya. Lepas tu, I lock pintu dan dia tunjuk dekat I tabung derma. I geleng kepala. Dia ketuk cermin kereta I and cuba buka pintu kereta I. I tak endakan, I terus jalan. Seramnya. Betul lah apa yang Tok Wan aku cerita baru-baru ni. Orang Rohingya memang mudah lupa diri, kata Udin.
Ada satu kejadian nih berlaku dekat kawasan taman perumahan dekat dengan saya. Baru saja malam tadi kecoh. Puak Rohingya minta bantuan makanan walaupun sudah diberi berkali-kali. Bila disiasat, penuh beras dan barangan bantuan yang lain dekat dalam rumah diorang. Polama. Wow, aku belajar something pagi buta nih. Almost 21 nih just now about this. What a shame, but thanks to you. Aku selalu kesian kat Rohingya nih. Tapi lepas baca nih, aku berpikir balik dah. Nak kesian o nak buat tak tahu. Thanks to you again. At least IRT something you boleh dipelajari. Muhammad Faiz mengungsikan, dulu Indon offer mereka tinggal kat negara tu. Tapi mereka tolak nak tinggal kat Singapura. Banyak cantik adalah pengotor pastu bagi betis nak peha pula. Aku mati-mati ingat bangsa yang menindas orang Rohingya ni kejam. Tapi ada sebabnya. Fu naik geram lah sebab baru tahu. Pernah juga aku kena masa pergi lepak kat area KLCC sebelum PKP ni. Adalah budak Rohingya ni jual Yasin kat aku dengan muka seposen. Aku cakap lah aku bukan Islam kan. Dia beli jeling kat aku. Rasa nak bagi je kaki masa tu. Aduh, agak-agak lah bosku. Aku pernah lah dulu sedekah duit untuk orang macam diorang ni. Bagi pun setakat yang aku mampulah. Sebab dia cakap lapar belum makan 3 hari. Dan aku bagi duit sekali tu. Dia marah aku cakap aku bagi sikit Orang dah bagi marah-marah. Tapi aku tak ambil pun duit tu balik. Aku belah macam tu je. Biadab kan diorang ni. Okey. Rekan-rekan sekalian, macam mana? Sudah kenal tergila-gila? Sudah kenal cinta jatuh cinta? So, selepas melihat ini, kita rasa ada sesuatu yang timbul di hati kita. Ada persoalan-persoalan yang bukan terjawab, tetapi semakin bertambah besar. Saya percaya kamu sama dengan pendapat itu. Saya rasa kamu pun setuju dengan saya apabila saya mengatakan bahwa bangsa ini memang bangsa yang mengelirukan. Bangsa ini memang sesuatu bangsa yang sangat-sangat menghairankan. Bangsa ini memang sangat-sangat perlu untuk dikaji selidik semula keberadaan mereka di negara tercinta Malaysia ini. Saya admin kepada Nazilin Unity. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Kita jumpa lagi. Jaga Malaysiaku, stay at home. Kita jaga kita. Kita jumpa lagi. Bye-bye.